Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sambung kelas kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini, dan kita masih lagi dalam bab menyatakan kemuliaan Ahlul Hadis. Kemuliaan Ahlul Hadis berdasarkan kepada kalam ahli ilmu, iaitu kalam ulama'. Pada pertemuan yang lepas kita dah baca kata-kata yang dinukilkan daripada Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi, malah kata yang kita ambil daripada buku beliau sendiri dan kita At-Tamyiz. Kemudian kita membaca kalam Ibnu Qutaibah rahimahullah dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtaliful Hadis yang memuji kedudukan Ahlul Hadis. Kemudian kita juga menukilkan kata-kata daripada Ibn Hibban ataupun membaca kitab kata-kata yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Ihsan bi Taqribi Sahih Ibn Hibban. Kemudian kita membacakan kalam yang keempat daripada kalam Syekh Ramhurmuzi di dalam kitab beliau Al-Muhaddits Al-Fasil, dan hari ini kita sambung dengan membaca kalam daripada Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Pada muka surat 86, nota yang saya uploadkan pada minggu lepas, kita habiskan sebahagian daripada nota yang kita uploadkan. Kemudian kita sambung tajuk hari ini berkaitan dengan kedudukan sunnah dalam Al-Quranul Karim. Yang kelima, iaitu ulama. Wa qala al-Hakim, dan berkata al-Imam Al-Hakim rahimahullah fi ma'rifati ulumil hadis, dalam kitab beliau yang bertajuk Ma'rifatu ulumil hadis, lamma dzakara qawla Hafs ibn Ghiyath wa Abi Bakr ibn Ayyash inna ashabal hadis khairan nas. Imam Al-Hakim hafizahullah dalam kitab beliau Ma'rifat Ulumul Hadis, tatkala beliau menyebutkan kata-kata Ibnu Ghiyath dan Abu Bakar Ibn Ayyash, Ibnu Ghiyath dan Abu Bakar Ibn Ayyash berkata, inna ashabal hadithi khairun nas, sesungguhnya ahlul hadis atau ashabul hadis ialah manusia terbaik. Dan saya ulang balik, makna al-hadis ialah ahli sunnah wal jamaah yang berkecimpung dalam bidang hadis dan mempertahankan hadis Nabi SAW, mempertahankan kesahihan dalam beramal dengan hadis Nabi SAW. Kata Ibn Ayyash dan juga Ibn Ghiyath mengatakan bahawa ahli hadis ialah manusia terbaik. Qal, iaitu Hakim memberikan komentar, walaqad sadaqa jami'an inna ashabal hadithi khairun nas. Kata Al-Hakim, telah benarlah kata-kata mereka berdua, iaitu Ibnu Ghiyath dan Abu Bakar Ayyash. Sesungguhnya ashabul hadis adalah manusia terbaik. Wa kaifa la yakunu kadzalika? Macam mana? Kata, macam mana tidak demikian? Maksudnya, mestilah demikian. Ahli hadis manusia terbaik. Kenapa? Wa qad nabadud dunya bi asriha wara'ahum
Ahlul hadis, terutamanya pada zaman mereka, kerana beliau kisahkan tentang zaman-zaman pada zaman dahulu, mereka telah membuang dunia secara keseluruhannya di belakang mereka. Al-Imam Bukhari rahimahullah memperuntukkan harta yang diwarisi daripada bapanya, iaitu 1000 dinar ataupun 1 juta dinar. 1 dinar itu menyamai lebih kurang hampir 1000 ringgit pada zaman kita. Kalau 1 juta dinar, artinya jumlah yang sangat besar. Beliau menggunakan harta tersebut bukan untuk kehidupan dan kesenangan mereka. Beliau memperuntukkan harta yang diwarisi daripada bapa beliau semata-mata untuk mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak meminta sedikit pun daripada hasil karangan beliau untuk dijadikan sebagai bahan pendapatan ataupun sumber pendapatan. Tuan-tuan, kalau kita lihat balik kepada al-hadis, bagaimana mereka berjuang mempertahankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak dapat menandingi usaha mereka. Mereka bergerak dari satu negara ke negara yang lain, daripada satu negeri ke negeri yang lain, dengan membawa harta yang mereka miliki dan hidup susah di perantauan, semata-mata untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak sedikit pun meminta-minta dengan manusia, malah harta mereka keluarkan. Walaupun kadang-kadang kalau lihat pada setengah daripada sejarah mereka, hasil daripada kerja mereka mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegur manusia yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditentang dan mereka difitnah dengan pelbagai tuduhan. Namun mereka telah menjadikan usaha ini sebagai suatu usaha yang mereka jadikan sebagai bahan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahan yang usaha yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hadis, apabila Al-Hakim mendengar kata-kata Ibn Ghiyas dan Abi Bakar Ibn Ayyash, beliau mengatakan bahawa ya, memang patut al-hadis itu manusia terbaik. Dan pasti mereka demikian kerana mereka telah meninggalkan dunia segala-gala. Wa qad namazud dunya bi asriha wara'uhum. Mereka telah meninggalkan dunia atau telah mencampakkan dunia secara keseluruhannya di belakang mereka. Wa ja'alu ghidha'ahum al-kitabah. Dan mereka menjadikan makanan mereka ialah menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa samrahum al-mu'aradah. Dan waktu berjaga mereka pada waktu malam ialah untuk membanding-bandingkan dan study bersama kawan-kawan tentang makna hadis. Atau masing-masing mereka berkongsi ilmu hadis. Wastirwahahum al-mudzakarah. Dan mereka menjadikan bahawa waktu-waktu rehat mereka untuk mereka bermudzakarah. Wa khaluqahum al-midad. Dan minyak wangi mereka adalah tinta-tinta. Kita dapati bahawa sebahagian daripada pelajar hadis adalah di kalangan orang-orang kaya. Namun harta yang mereka miliki, mereka jadikan sepenuhnya, mereka peruntukkan sepenuhnya untuk maslahat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak membeli dengan harta mereka kemewahan hidup. Mereka membeli dakwat-dakwat untuk dijadikan sebagai bahan untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naumuhum as-suhad. Dan tidur mereka adalah as-suhad. Suhad ialah tidur mereka sentiasa terputus-putus, sentiasa terbangun. Mereka tidur, namun pada waktu sebahagian waktu malam mereka jadikan waktu peruntukan untuk mereka bangun untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memperuntukkan malam beliau kepada 3 waktu. Waktu 1/3 malam untuk tidur, 1/3 malam untuk qiyamul lail, dan 1/3 malam untuk mengulang kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastila'ahum ad-dhiya. Dan bahan untuk mereka panaskan diri mereka ialah cahaya lampu. Pada musim sejuk, pada musim dingin, terutama di tanah Arab dan juga di kawasan Timur Tengah, siapa yang pernah tinggal di
pada musim sejuk di tanah Arab, suasana malam sangat sejuk. Namun kata Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, beliau mengatakan bahawa ahlul hadis ketika waktu malam yang sejuk, mereka tidak memanaskan diri mereka bersama dengan kayu-kayu tempat untuk memasakkan diri. Namun badan mereka menjadi panas dengan mereka sibukkan diri di depan pelita-pelita untuk mengkaji hadis Nabi SAW. Wa tawassudahum al-hasa, dan bantal mereka adalah batu-batu, iaitu bantal al-hadis. Mereka tidur bukan di atas bantal yang biasa. Kita tengok pada riwayat ahlul hadis, ketika mereka mengumpul hadis, batu dan tidur di atasnya, iaitu batu-batu yang bersih. Tujuan mereka supaya tidur mereka tidak terlalu lena sehingga menyebabkan mereka kerugian masa, dan mereka sangat takut kehilangan waktu mereka. Bawah kepala mereka waktu tidur ialah batu-batu untuk mereka mudah bangun pada waktu malam untuk mengulang kaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyadaidu ma'a wujudil asanidil 'aliyah indahum rakha. Kata Imam Hakim, kehidupan yang susah, kesusahan yang mereka tempuhi dalam isnad yang tinggi. Sanad yang tinggi artinya beliau mendapat al-hadis dapat bertemu dengan guru-guru mereka, iaitu mereka memendekkan sanad dengan mengambil isnad secara langsung daripada guru mereka, dinamakan isnad aliyah. Ketika kesusahan dalam kehidupan mereka, dalam keadaan mereka mendapat apa yang mereka inginkan, iaitu sanad yang tinggi, merupakan satu kemewahan. Badan susah, namun mereka mencapai tujuan mereka, itu merupakan satu kemewahan. Tujuan mereka mendapatkan sanad yang tinggi. Wa wujudur rakha'i ma'a faqdi ma talabuhu 'indahum bu'sun. Dan kemewahan yang dimiliki oleh mereka sedangkan mereka tidak mendapatkan hidup dalam keadaan tidak memiliki hadis Nabi SAW, merupakan satu kesengsaraan. Ini perkara yang sangat baik untuk kita fikirkan. Memiliki hadis Nabi SAW, ataupun hari-hari kita tidak bertambah ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Kita memiliki hidup yang mewah, mudah, namun tidak bertambah ilmu hadis dalam diri kita, tidak bertambah pengetahuan kita tentang sunnah Rasulullah, merupakan suatu kesengsaraan bagi ahli hadis. Namun bagi bukan ahli hadis, sebagai orang yang tidak peduli, akal mereka merasakan puas dengan hidupnya sunnah dalam mereka. Fa'uquluhum bilazarati sunnati ghamirah. Dan maka akal mereka merasa begitu lazat dengan sunnah Nabi SAW. Wa qulubuhum birridha fil ahwali amirah. Dan hati-hati mereka redha dalam keadaan kesusahan itu suatu perkara yang jelas. Ta'allama sunani sururuhum. Ta'allumu sunani sururuhum. Mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW merupakan kebahagiaan mereka. Wa majalisul ilmi huburahum. Majlis-majlis ilmu merupakan satu perkara yang mereka cintai. Wa ahli sunnati qatibah ikhwanahum. Dan mereka menjadikan ahli sunnah secara keseluruhannya sebagai saudara-saudara mereka. Kita dapati di kalangan ahli hadis, ketika mereka bertemu, mereka seolah-olah bersaudara sekalipun. Walaupun sebahagian daripada mereka kaya, sebahagian mereka sederhana, dan sebahagian daripada mereka miskin. Sebahagian daripada mereka di kalangan bangsawan, sebahagian di kalangan mereka merupakan manusia-manusia biasa. Ketika mereka bertemu dalam majlis ilmu menuntut hadis Nabi SAW, hilanglah segala pangkat, hilanglah segala kedudukan, dan semuanya menjadi satu keluarga, menjadi sebagai saudara-saudara. Wa ahlul ilhadi wal bid'ah bi asriha a'da'ahum. Dan ahli ilhad, iaitu golongan yang menyeleweng, dan ahli bid'ah bi asriha a'da'ahum, secara keseluruhannya menjadi musuh mereka. Sebab itu kita lihat al-hadis sangat teguh tonggak kepada syariat ini.
dan dengan mereka maka runtuhlah segala bid'ah-bid'ah yang jahat. Fahum umana'ullah fi khaliqatihi. Hadis merupakan pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluknya. Wal wasitah bainan nabi wa ummatihi, dan merupakan perantaraan antara nabi dan umatnya. Kerana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tujukan kepada umat takkan sampai kepada umatnya kecuali melalui al-hadis. Jadi mereka merupakan wasitah, mereka merupakan perantaraan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat manusia. Wal mujtahiduna fi hifzi millatihi, dan al-hadis ialah orang-orang yang berijtihad, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka menerangi. Wa fadailuhum sairah, dan kemuliaan mereka tersebar. Wa ayatuhum bahirah, dan ayat-ayat mereka terang dan nyata. Tanda-tanda kemuliaan mereka terang dan nyata. Wa madhahibahum zahirah, dan madhab-madhab mereka itu zahir, iaitu mengalahkan kelompok. Wa hujjatuhum qahirah, dan hujah mereka mematahkan hujah golongan ahli batil. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaihi aw tastahsinu ra'yan ta'kifu alaihi siwa ashabul hadis. Semua mazhab di kalangan ahlul hawa, mereka memiliki suatu pandangan yang mereka berpegang teguh. Semua mazhab pandangan mereka memiliki ideologi dan pandangan yang mereka pertahankan, kecuali al-hadis. Al-hadis mereka tidak mempunyai sebarang ideologi kecuali al-kitab dan as-sunnah. Fa innal kitaba uddatuhum wa sunnata hujjatuhum. Kata al-Imam Khatib Baghdadi, al-hadis mereka tidak ada sebarang ideologi untuk mereka pertahankan, sebarang pandangan untuk mereka pertahankan. Tidak ada sebarang ideologi yang mereka pertahankan, yang ada hanyalah perjuangan mereka adalah untuk mempertahankan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nama mereka dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Sunnah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis ialah ahli hadis. Hadis itu merupakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka, hidup mereka untuk memperjuangkan Al-Quran dan sunnah wal jamaah, hidup mereka ialah mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempertahankan kitabullah. Maka mereka adalah orang yang paling mulia di kalangan umat ini. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah nombor yang ke-7, muka surat 87, dia berkata, ahli sunnah wal jamaah dan ahli hadis, mereka adalah firqatun najiyah, iaitu kelompok yang berjaya, kelompok yang dikatakan sebagai terselamat daripada api neraka. Ahli hadis tidak memiliki sebarang tokoh untuk mereka pertahankan dan bertaasub dengannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah orang yang paling kenal kata, banyak menghafal, tahu di kalangan umat yang wujud di kalangan umat Islam. Tokoh dan pengasas mereka adalah ahlul hadis. Dan anak-anak murid kepada fuqaha umat ini semuanya daripada ahlul hadis. Dan al-hadis ialah orang yang paling memahami erti yang terkandung dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan beliau sebutkan, saya mohon maaf kerana line kita pada malam ini sangat bermasalah, menyebabkan sentiasa terputus, dan kita sambung. Semoga sedikit pengorbanan yang kita lakukan, kita sabar sedikit dalam menghadapi ujian ini, ujian yang sedikit. Semoga Allah SWT berkati apa yang kita lakukan ini, insya-Allah. Yang ke-8 iaitu kata-kata yang ke-8 Umar bin Muslih Al-Husaini rahimahullah, ialah kata-kata yang dinukilkan daripada Syekh Abdullah. Telah berkata Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
Beliau berkata, wa ma'lumun anna ahlul hadis hum a'zamu tawaifil ummah bahsan wa ma'rifatan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui bahawa al-hadis adalah kelompok yang paling banyak dan kelompok yang paling mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka telah menyibukkan diri mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka habis dalam menuntut dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadislah yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengumpulkan dan mereka yang memilih dan hasil atau menyampaikan. Mereka kumpulkan hadis, kemudian mereka saring hadis tersebut untuk diberikan pada umat. Mereka menerangkan tentang hadis yang sahih dan hadis yang dusta, dan mereka telah menyiapkan buku-buku sebagai panduan kepada umat ini dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada kajian al-hadislah akhirnya menyebabkan mazhab fiqh itu berkembang. Hasil daripada disebabkan oleh jasa al-hadislah dan usaha-usaha yang mereka jalankanlah semua ilmu-ilmu Islam yang lain berkembang. Tidak ada suatu ilmu pun yang berkembang di atas muka bumi ini kecuali mereka terhutang budi kepada al-hadis. Sama ada ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu usuluddin dan ilmu apa sekalipun. Kecuali ilmu-ilmu yang tidak benar, ilmu-ilmu yang tidak tepat dan tidak bersesuai dengan Islam, mereka tidak ada hubung kait dengan al-hadis. Manakala ilmu-ilmu yang bermanfaat secara keseluruhannya semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara langsung mereka terhutang budi terhadap jasa yang telah dilakukan oleh al-hadis. Ini adalah nukilan-nukilan daripada kata-kata ulama berkaitan dengan kemuliaan al-hadis. Tanbih, itu peringatan daripada pengarang. Nukilan-nukilan yang lepas semuanya bercerita tentang kemuliaan dan kelebihan hadis. Di sini pengarang memberi peringatan. Terdapat beberapa nukilan daripada kata-kata ulama hadis, pelajar hadis, mencela sebahagian daripada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hadis. Kenapa? Ini yang dimasukkan akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Kita dapati bahawa Sufyan al-Thawri, Al-A'mash dan Abu Bakar al-Ayyash dan sebahagian ulama yang lain mencela pelajar-pelajar hadis. Jadi apakah sebab kenapa boleh wujud celaan terhadap ahli hadis atau terhadap pelajar-pelajar hadis? Kata Syekh rahimahullah, celaan ulama hadis terhadap pelajar hadis itu tidaklah bukanlah suatu perkara yang dimaksudkan itu untuk mencela usaha mereka mempelajari hadis, namun disebabkan oleh kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada pelajar hadis. Antara kesilapan-kesilapan tersebut ialah dhammul ikthari min talabil asanidil gharibah wa turuqil mustankarah ka asanidil hadis at-ta'ir wa turuqi hadis al-maghfar wa hadis ghusl al-jum'ah wa man kadhaba alayya ma'a at-taqsiri fi syurah fayadhhabu umru fima la yantafi'. Kata Syekh Umar al-Husain memberikan peringatan, iaitu pengarang kitab berperingatan bahawa sebahagian daripada nukilan daripada ulama hadis didapati bahawa mereka mencela pelajar-pelajar hadis. Celaan itu tertumpu pada beberapa kesalahan. Kesalahan pertama, mengumpulkan sanad sepanjang proses pembelajaran mereka. Sepanjang mereka mencari hadis, mereka sibuk mencari sanad yang oleh orang lain. Mereka cari guru-guru yang tak dikenali. Sangat-sangat penting untuk diingatkan kepada pelajar penuntut ilmu. Ada orang yang sukakan perkara yang pelik-pelik. Sebahagian daripada orang mereka suka berbicara tentang perkara yang pelik-pelik. Mereka suka mencari guru yang tidak dikenali, dan mereka suka kepada satu idea yang tidak pernah diperkatakan, dan mereka suka menyanggahi ulama secara umum semata-mata untuk mencari dan juga memperkenalkan diri mereka dalam beberapa isu. Dan celaan ulama hadis seperti kata-kata Sufyan al-Thawri terhadap pelajar hadis ialah terhadap mereka, iaitu sebahagian daripada orang masuk dalam ilmu hadis, kerja mereka kumpulkan sanad-sanad yang pelik
sehingga mereka tidak memiliki hadis-hadis yang sahih. Mereka tidak memiliki, dan mereka tidak, bagi mereka tidak penting untuk kumpulkan sanad-sanad yang sahih. Yang mereka inginkan hanya satu perkara yang pelik. Antaranya yang mereka lakukan ialah ka'asani di hadis at-ta'ir. Isnad ataupun sanad-sanad yang pelik ialah sanad-sanad yang mereka kumpul terhadap hadis at-ta'ir, hadis burung. Bila disebut hadis ta'ir atau hadis at-ta'ir, ialah hadis yang menceritakan tentang bagaimana hadis ini suatu hadis yang palsu yang menjadi kalangan ahli Syiah. Orang Syiah sentiasa berhujah tentang kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Talib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengemukakan satu hadis yang direka, dan mereka katakan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu ketika di Madinah Al-Munawwarah diturunkan kepada baginda satu burung yang telah siap dibakar di syurga, kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis at-Ta'ir ini menerangkan tentang satu kisah rekaan. Mereka mengatakan bahawa ketika Rasulullah diturunkan kepadanya burung daripada syurga, iaitu burung yang siap dimasak, Nabi pun berdoa. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, datangkan kepadaku manusia yang terbaik dan paling ku cintai di atas muka bumi ini untuk menghabiskan burung ini bersamaku. Dan Anas bin Malik mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Ketika itu datanglah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ingin masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pun berkata kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya Rasulullah mempunyai urusan. Dan Ali pun kemudian datang sekali lagi. Kali kedua juga ditolak oleh Sayyidina Anas bin Malik kerana alasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berurusan, ada urusan yang diselesaikan atau mempunyai hajat yang kamu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, datangkan kepadaku seorang lelaki yang paling ku cintai di kalangan. Aku berharap lelaki itu adalah salah seorang daripada lelaki Ansar kerana aku di kalangan Ansar. Dan sehingga akhir kisah. Merupakan hadis palsu. Namun ada di kalangan pelajar hadis menyibukkan diri mereka untuk mencari sanad-sanad berkaitan dengan hadis. Jadi kerja mereka adalah sia-sia. Perkara yang sudah jelas kebatilannya, kemudian mereka sibuk untuk mencari sanad-sanad, menyebabkan perginya waktu ataupun habisnya waktu mereka kepada perkara yang tidak bermanfaat. Sebab itu kita dapati bahawa sebahagian daripada guru hadis mencela sifat yang wujud pada setengah pelajar hadis yang sibuk mencari suatu perkara yang tidak memberi manfaat kepada ilmu yang untuk mengetahui yang sahih atau tidak sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis al-Mighfar, iaitu hadis yang menerangkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun pembukaan Makkah dalam keadaan Nabi memakai mighfar, iaitu memakai topi, iaitu memakai satu topi besi. Mighfar ni ialah topi yang dawai-dawai yang dijadikan sebagai alat untuk mengalas kepala dan dipakaikan topi besi di atasnya. Itu nama mighfar. Hadis yang diketahui tentang sifat ini atau hadis ini telah jelas tentang sifat kesahihannya, namun masih ada orang yang sibuk mencari dalil atau mencari sanad-sanad yang tidak mengubah pun hukum hadis. Sama juga hadis man kadzaba alayya, hadis mutawatir dan semua tahu ianya sahih, namun ada di kalangan pelajar hadis. Jadi walaupun dalam menuntut ilmu, sekiranya kita menghabiskan masa untuk menuntut ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada kehidupan kita, ini suatu perkara yang dicela. Inilah dia yang sebab kenapa Sufyan Ats-Tsauri, Al-A'mash dan Abu Bakar Al-Ayyash mengeji ataupun mengutuk sebahagian daripada perangai yang wujud di kalangan pelajar hadis. Bukan kerana mereka, pertama kerana mereka sibuk mencari ilmu yang tidak memberi banyak manfaat kepada kehidupan mereka. Celaan juga diberikan kepada golongan-golongan yang belajar ilmu hadis, tuntut ilmu hadis, namun akhlak mereka buruk, menyebabkan nama al-hadis itu tercalar.
ada orang yang hidup dan menuntut ilmu, belajar ilmu agama, kemudian pecah amanah, menyebabkan adanya manusia yang memandang serong terhadap ahli agama. Maka bukan kerana mereka ahli agama, mereka dicela kerana merosakkan nama agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka menuntut ilmu agama namun mereka pecah amanah. Begitu celaan-celaan imam ini kepada pelajar-pelajar, kepada ahli hadis, tertumpu kepada pelajar tuntut hadis namun buruk akhlaknya, ataupun pelajar yang tuntut hadis dengan tujuan selain daripada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, celaan juga diberikan terhadap, kata Syekh, qad tasduru ba'dul aqwali min babil khawfi 'ala an-nafsi wal ishfaqi 'alayha aw al-izra' khassatan mimman ghalaba 'alayhi syahwat al-hadis. Sebahagian keluar daripada mulut imam-imam kepada usaha mereka menuntut hadis adalah kerana untuk mereka bimbang usaha mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu diikuti dengan riya, diikuti dengan sum'ah, diikuti dengan syahwah, adanya unsur-unsur hawa. Akhirnya mereka mencela apa yang mereka lakukan sebahagian dari perkara kebaikan semata-mata untuk menimbulkan perasaan khauf, kerana dalam keadaan mereka telah mencurahkan banyak usaha mereka mempertahankan hadis Nabi SAW, mereka juga beringat, mereka juga mengeluarkan kata-kata untuk mengingatkan diri mereka sendiri supaya mereka ikhlas dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi celaan imam-imam terhadap ahli hadis itu atas dasar 3 perkara, seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitu kerana pertama, yang golongan yang sibuk mencari ataupun melakukan usaha yang tidak memberi manfaat yang banyak kepada diri mereka dan kehidupan mereka. Yang kedua, celaan ditujukan kepada pelajar-pelajar hadis yang menuntut ilmu hadis dengan tujuan yang tidak baik, yang buruk. Dan ketiga, celaan-celaan itu ialah satu kata-kata yang ditujukan kepada diri mereka sendiri untuk menyucikan jiwa mereka supaya mereka tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dipuji oleh banyak manusia, kerana kadang-kadang amal baik itu diburukkan dengan sifat riak, takabur dan sebagainya. Manakala, kata Syekh, manakala celaan-celaan yang datang daripada bukan al-hadis, kita dapati bahawa kalau yang mencela wa amma ma sudira an ghairi ashabil hadis fala yunzar fihi wala yultafatu ilayhi kadhamm alladhi yasduru min ahli al-kalami wa ahli ar-ra'yi. Manakala celaan-celaan yang datang bukan daripada al-hadis, maka kita tidak perlu melihat dan menoleh kepadanya, seperti celaan yang datang daripada ahlul kalam ataupun ahlul ra'yi. Celaan yang datang daripada ahlul kalam dan ahlul ra'yi itu tidak memberi kesan kepada al-hadis, kerana mereka memang memusuhi ahlul hadis dan mereka ingin mencela al-hadis walaupun tanpa sebab, kerana mereka bukanlah mencela kerana ada kelemahan, tapi hakikatnya kerana yang dikatakan oleh Abu Nasr Salam Al-Faqih, mereka mengatakan bahawa tidak ada satu perkara yang lebih berat kepada ahli bid'ah. Jadi tidak ada, kata Abu Nasr Salam Al-Faqih, tidak ada satu perkara yang membebankan ahli bid'ah dan ahli ilhad, dan tidak ada satu perkara yang mereka lebih benci daripada mendengar kata-kata al-hadis dan mendengar hadis Nabi SAW, kerana hadis Nabi itu akan membongkarkan kesilapan-kesilapan mereka. Dan berkata Imam Hakim Ma'rifat Ulumul Hadis, beliau berkata, wa ala hadha ahduna fi asfarina wa awtanina kullu man yantasibu ila naw'in min al-ilhadi wal bid'i la yanzuru ila at-ta'ifah al-mansurah illa bi'ain al-haqarah wa yusammiha al-hashawiyah. Kata Imam Al-Hakim, begitu juga pada zaman kita ini, itu zaman Imam Hakim, lebih kurang pada kurun yang ke-6. Beliau mengatakan bahawa pada zaman kita, pengalaman aku berjalan di atas muka bumi ini dalam musafir-musafirku ataupun dalam peristiwa-peristiwa di negeriku sendiri, aku dapati bahawa golongan menyeleweng dan ahli bid'ah itu, mereka memandang al-hadis itu dengan pandangan yang hina, dan mereka menamakan al-hadis itu sebagai hasyawiyah, iaitu golongan-golongan yang tidak ada nilainya, kerana mereka telah menyebutkan mereka dengan ilmu kalam, dan al-hadis menolak ilmu kalam, maka mereka mengatakan bahawa al-hadis menolak ilmu kalam kerana mereka tidak faham. Hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang terperdaya dengan ilmu mereka sendiri. Mereka merasakan bahawa al-hadis menjauhi ilmu kalam itu kerana mereka tidak faham.
al-hadis, menjauhi ilmu kalam kerana adanya kerosakan-kerosakan yang terkandung dalam ilmu itu sendiri. Ini kata al-Imam Hakim An-Nisaburi rahimahullah. Begitu juga kata-kata yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau berkata bahawa orang yang mencela al-hadis ada dua kelompok. Yang mencela al-hadis ada dua golongan. Pertama, orang awam yang tidak mengenali hadis, ami jahil. Yang kedua ialah khasi mutahamil, iaitu golongan ahli ilmu namun ada memiliki kepentingan. Orang am yang jahil, mereka diampunkan kerana kejahilan mereka. Manakala yang kedua ialah golongan ahli ilmu yang mempunyai kepentingan, mereka mencela al-hadis kerana kepentingan yang dimiliki oleh mereka, maka tak perlu diberikan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sampai di sini sahaja. Saya mohon maaf kerana kekurangan disampaikan. Begitu juga puncanya adalah kerana line kita yang sangat bermasalah pada malam ini, dan saya dapati bahawa ramai